Salam sejahtera, anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baharu bersama saya, Naila Huda. Dan untuk jam ini, kami ingin memberi tumpuan khusus kepada sektor kesihatan sempena Hari Perlindungan Kesihatan Sejagat atau Universal Health Coverage Day yang disambut pada 12 Disember setiap tahun. Dan hari ini, 3 bekas Menteri Kesihatan sepakat untuk memberi sokongan kepada kepimpinan baharu kementerian itu bagi mentransformasikan sektor kesihatan negara. Langkah itu bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terpelihara. Perkara itu dinyatakan Khairi Jamaluddin, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan Tan Sri Dr. S. Subramaniam semasa program Non-Communicable Diseases Malaysia sempena Universal Health Coverage Day Malaysia 2022 di sini pada Selasa. Jelas Khairi, kajian-kajian dilakukan KKM dan Kertas Putih Kesihatan sebelum ini memerlukan iltizam politik untuk dilaksanakan. Banyak kajian telah pun dibuat, banyak perbincangan telah pun dibuat, kertas putih hampir selesai. Dan sekarang ini memerlukan iltizam politik untuk melaksanakannya. Sebab itu mesej pada hari ini kepada kepimpinan baru di KKM, jangan risau, jangan gusar, buat keputusan. Walaupun keputusan itu mungkin very tough decision, tetapi kepimpinan KKM mempunyai sokongan daripada mantan-mantan menteri yang ada pada hari ini. Turut senada, Dr. Zulkifli yang melihat sekarang adalah masa KKM untuk terus bergerak ke hadapan dan memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat. Ya, saya kira amat mustahak dalam lanskap politik baru kerajaan perpaduan ini, seperti mana yang disebutkan oleh KJ, ya sudah tidak ada lagi pilihan kecuali to move forward dengan pelaksanaan. Komitmen dan political will, iltizam politik yang diperlukan, ya. Dan saya kira tidak perlu lagi menghabiskan waktu kerana kita sudah ada 14 kajian dalam sejak 85 lagi dan terus pada itu pun ada juga kajian-kajian lain. Jadi waktunya telah sampai, ya, untuk kita lakukan reform di seluruh sektor kesihatan ini kerana rakyat sangat memerlukan ini. KKM kini diterajui Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa dan dibantu timbalannya Lukan Isman Awang Sauni di bawah Kabinet Kerajaan Perpaduan dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, pada masa yang sama, pimpinan baharu Kementerian Kesihatan Malaysia sedang meneliti semua intipati dalam Kertas Putih Kesihatan sebelum sebarang langkah seterusnya dilakukan. Dalam masa yang sama, Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata, pandangan dan pengalaman 3 bekas Menteri Kesihatan akan diambil kira pimpinan baharu dalam KKM. Lukan Isman berkata, cadangan untuk melaksanakan Kertas Putih Kesihatan dan kajian-kajian dilakukan KKM sebelum ini serta dibangkitkan menteri terdahulu akan disampaikan kepada menterinya Dr. Zaliha Mustafa. Sudah pasti saya telah meneliti apa yang telah disebutkan oleh saudara KJ, Dr. Zul. Apa yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan apa yang telah tersedia dan saya akan memastikan Yang Berhormat Menteri akan meneliti dan kami dalam proses untuk mendapatkan ruang untuk memahami semua konteks-konteks yang telah diperolehi dalam white paper dan seperti apa yang telah pengalaman yang disebut oleh Tan Sri Subramaniam ketika mengetuai kementerian sudah pasti akan saya pakai untuk sepanjang tempoh penggal ini untuk memperbaiki, menambah baik dan juga untuk memberikan satu perkhidmatan kesihatan yang berkesan kepada rakyat. Beliau juga menyambut baik pesanan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar KKM bekerja keras dan mengguna pakai semua kemudahan sedia ada. Lukan Isman sebelum itu melancarkan program Non-Communicable Diseases Malaysia sempena Universal Health Coverage Day Malaysia 2022 di sini pada Selasa. Baik, itu tadi antara kenyataan yang dibuat pada majlis sempena Universal Health Coverage Day ataupun Hari Perlindungan Kesihatan Sejagat. Dan untuk jam ini, kami ingin membincangkan lebih lanjut mengenai usaha untuk mencapai perlindungan kesihatan sejagat ataupun Universal Health Coverage ini dan peranan yang perlu dimainkan kerajaan kepimpinan baharu bagi memastikan setiap lapisan masyarakat mempunyai akses kepada perlindungan kesihatan yang berkualiti. Dan sudah bersedia bersama saya ketika ini Profesor Madya Syamsul Bahari Samsudin, Pakar Pengurusan Risiko Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih Prof sudi bersama saya dalam program Pantau Kerajaan Baharu pada jam ini. Pertama sekali, bagaimana Prof melihat kadar pencapaian negara ke arah ataupun hala tuju perlindungan kesihatan sejagat ataupun universal, di mana sebenarnya kita berada sekarang? Baik, kalau kita lihat, ya, dari segi keberadaan negara kita semasa Hari Perlindungan Kesihatan, sempena Hari Perlindungan Kesihatan Sejagat ni yang kita sambut pada 12 hari bulan 12 setiap tahun. Ianya merupakan salah satu langkah yang
saya boleh katakan satu langkah yang kolektif. Apabila kita menerima pembentukan kerajaan baru, lantikan menteri baru ke dalam Kementerian Kesihatan, dan perkara yang sangat positif seperti mana yang dikongsikan sebentar tadi ialah kesepakatan antara pemimpin dan mantan pemimpin yang lepas-lepas dari Kementerian Kesihatan dalam melaksanakan transformasi kesihatan serta menjayakan perancangan kertas putih yang sebelum ini mantan Menteri Kesihatan YB Khairi itu jadi ini merupakan saya nampak satu titik tolak yang amat baik dan positif kepada kesihatan di negara kita cuma kita perlu lebih peka dan sensitif dengan perkara ini. Saya cukup yakin ramai di antara kita mungkin kurang arif ataupun terlepas pandang dengan kempen sambutan Hari Pelindungan Kesihatan Sejagat ini yang diperkenalkan oleh WHO. Tapi walau bagaimanapun berdasarkan kepada kerjasama yang telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan bersama dengan mantan-mantan pemimpinnya dalam mengangkat semula aspek keutamaan, aspek keselamatan dan kesihatan masyarakat, ini memberi petunjuk yang positif dan kalau boleh ianya dapat diselarikan dengan tema sambutan kempen pada tahun ini iaitu Bina Dunia mencapai masa depan yang sihat untuk semua. Ataupun kalau kita tahu dalam bahasa Inggeris ada dinyatakan Build the World We Want, a Healthy Future for All. Ini adalah satu tema yang merupakan satu cabaran bukan saja kepada negara kita tetapi kepada dunia selepas kita harungi dengan wabak pandemik COVID-19. Ya, Prof, kalau kita nak bercakap tentang soal akses kesihatan yang sejagat ini, apa yang Prof lihat sebenarnya paling kritikal kalau kita nak lihat sama ada daripada golongan masyarakat yang spesifik ataupun kawasan mana yang paling kritikal bagi Prof? Baik, bagi saya yang paling penting dalam kita menyahut tema ataupun menyahut cabaran kempen Hari Pelindungan Kesihatan ini di mana setiap pemimpin ataupun mereka yang diberi tanggungjawab untuk memimpin sektor kesihatan ini perlu sensitif dengan objektif yang telah ditetapkan oleh Badan Kesihatan Sedunia. Paling tidak ianya selari dengan 3 objektif utama bagi Hari Pelindungan Kesihatan Sejagat ini. Di mana kalau boleh saya kongsikan di sini, antara objektif utama program ataupun kempen ini, pertama kita perlu mengiktiraf dan meraihkan peningkatan kualiti perkhidmatan kesihatan untuk semua anggota masyarakat. Bermaksud setiap anggota masyarakat perlu mendapat kualiti perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Itu merupakan cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua iaitu meningkatkan kesedaran tentang keperluan bagi menambah baik sektor kesihatan dengan membuat pelaburan yang tepat, mampan dan berdaya tahan, serta berupaya memberi penjagaan kesihatan primer yang berkualiti tinggi dan berpatutan kepada kesejahteraan rakyat. Ini juga merupakan satu cabaran dalam keadaan sekarang ekonomi negara yang terombang-ambing. Kita juga perlu memastikan setiap pelaburan yang kita masukkan atau kita suntikkan ke dalam sektor kesihatan ini memberi manfaat terus kepada kesihatan rakyat. Dan yang ketiga, cabaran yang ketiga iaitu mengutamakan fungsi kesihatan sejagat dalam menyediakan pelan kesihatan awam. Ini perlu diberi perhatian. Mana-mana keputusan yang ingin kita lakukan, baik dari segi sektor industri, dari sektor ekonomi, dari segi sektor pendidikan, sosial dan masyarakat, kita perlu mengutamakan juga aspek-aspek kesihatan awam. Jangan kita pernah tinggal tentang perkara ini. Selain daripada itu, Naila, kalau saya nak berkongsikan juga di sini, pihak Badan Kesihatan Sedunia juga telah mencadangkan
beberapa elemen penting ya, untuk mencapai objektif tersebut ya. Antaranya ialah melaksanakan equity, iaitu kesamaan ya, dalam penerimaan kualiti perkhidmatan kesihatan. Trust, kepercayaan, persekitaran yang sihat, pelaburan yang tepat dalam sektor perubatan dan kesihatan, dan juga accountability bagi penyampai-penyampai perkhidmatan kesihatan. Ini antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Ya, kalau boleh saya ulang balik, equity, trust, health, healthy environment, investment dan accountability. Nailah. Ya. Prof, berbalik kepada soal pelaburan dan soal kualiti, satu lagi aspek yang juga berkait rapat dengan dua perkara ini adalah aspek kebajikan pekerja, petugas dalam sektor kesihatan, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Kita menyaksikan hartal doktor kontrak, kita menyaksikan pelbagai laporan mengenai dengan kesukaran untuk doktor petugas perubatan ini menyampaikan perkhidmatan mereka ketika mereka sendiri tidak mendapat perlindungan dan sokongan yang mencukupi. Bagaimana untuk kita mencapai perlindungan kesihatan sejagat kalau mereka yang nak menyampaikan perkhidmatan itu sendiri pun tidak terlindung? Betul Nailah. Yang ini perlu diberi perhatian sewajarnya. Bukan hanya kepada kesihatan awam tetapi kesihatan mereka-mereka yang memberi perkhidmatan. Kalau boleh saya rujuk satu kajian yang telah dilakukan oleh Badan Kesihatan Sedunia. Apa yang sebenarnya masyarakat, rakyat ataupun komuniti mahukan daripada program ataupun kempen kesihatan sejagat ini? Kita rakyat mahukan keseimbangan antara keperluan dan keboleh-dapatan kualiti kesihatan selari dengan perkembangan ekonomi semasa. Ya. Ini bermaksud apa? Bermaksud kita menikmati kerja dan kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan, serta ianya dapat juga meningkatkan risiko, kegembiraan kepada kita. Ya. Ini perlu diberi perhatian. Kita tidak mahu apabila kita terlalu menekankan aspek-aspek tertentu, maka elemen kesihatan juga ketinggalan. Ya. Akses kepada perkhidmatan kesihatan yang lebih mudah dan fleksibel, ini juga perlu diberi perhatian. Ya. Kerana inilah yang rakyat mahu. Sebab kita tidak mahu menyukarkan rakyat untuk mendapatkan kualiti perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Perkhidmatan kesihatan di tempat kerja juga tidak boleh dipandang remeh seperti yang dimaklumkan oleh Naila tadi. Ya. Tempat kerja memang satu isu yang sangat kritikal pada ketika ini. Tidak dapat dinafikan isu kesihatan mental, contoh dia, adalah amat tinggi dalam kalangan pekerja-pekerja sektor perkhidmatan. Kemalangan di tempat kerja juga tinggi di kalangan sektor-sektor pembinaan. Ramai kalau kita tengok pendidik, guru dan sebagainya juga terkesan dengan situasi semasa. Jadi jangan katakan frontliner, semua aspek pekerjaan juga seperti mana yang saya katakan tadi, kita perlu beri perhatian dan beri keutamaan. Pemimpin-pemimpin daripada kerajaan yang baru dilantik dan pemimpin yang telah berkhidmat sebelum ini, sama-samalah kita menyumbang idea pandangan untuk meningkatkan kualiti keboleh-dapatan, kualiti perkhidmatan dalam kalangan rakyat supaya rakyat mendapat satu sistem keselamatan dan kesihatan baik di tempat kerja maupun di dalam hospital, klinik dan sebagainya secara optimum. Naila. Okay, banyak lagi yang saya nak bincangkan bersama dengan Prof. Selepas ini kita juga nak menyentuh mengenai dengan isu banjir. Bagaimana pula untuk memastikan akses perlindungan kesihatan ini dapat diteruskan dan juga mencapai standard yang berkualiti ketika berlakunya ataupun kawasan itu dilanda banjir. Bagaimana untuk memastikan mangsa banjir itu juga mendapat akses kepada perlindungan kesihatan itu. Saya akan bincangkan bersama dengan Prof. selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu. Saya nak teruskan perbincangan bersama dengan Prof. Madya Syamsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan. Sebentar tadi Prof, kita menyentuh mengenai dengan soal pelindungan kesihatan sejagat. Apa lagi usaha yang perlu ditumpukan oleh kerajaan kepimpinan baharu ini untuk mencapai universal health coverage. Tapi kita juga nak membincangkan tentang soal banjir, kerana kalau kita lihat satu laporan yang kami bawakan di astroawani.com baru-baru ini, berdasarkan temu bual bersama dengan pakar meteorologi, mendapati banjir besar berkemungkinan berlaku dalam tempoh beberapa hari ini. Saya ingin alihkan perhatian sedikit kepada laporan di astroawani.com ini, susulan fenomena luruan monsun dan dirangsang oleh fenomena La Nina dan Negative Indian Ocean Dipole atau IOD yang masih aktif melanda negara itu, kata pakar meteorologi di Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan Prof. Datuk Dr. Azizan Abu Samah. Beliau berkata luruan monsun yang menghasilkan angin kencang di Laut Cina Selatan selain fenomena La Nina dan juga negatif IOD menyebabkan peningkatan hujan sehingga membawa kepada berlakunya kejadian banjir terutamanya di pantai timur, dijangkakan dalam tempoh 3 hari ini di beberapa negeri tertentu. Kembali kepada Prof. Bagaimana Prof melihat kesiapsiagaan kesihatan awam ketika banjir kali ini kalau kita nak bandingkan dengan keadaan semasa banjir besar tahun lepas dan juga mengambil kira penularan COVID-19 ketika itu, sekarang ini semakin reda dan kita juga tahu bagaimana ataupun lebih bersiap sedia untuk mengawal penularan COVID-19 ketika banjir. Bagaimana secara keseluruhannya Prof melihat kesiapsiagaan kesihatan awam kali ini? Baik, begini Naila. Saya suka ataupun saya nak ucapkan tahniah kepada frontliner ataupun petugas barisan hadapan yang mana telah nampaknya pada tahun ini lebih bersedia dan persiapan lebih awal telah dilaksanakan. Tetapi saya ada lihat beberapa perkara yang mungkin boleh kita sama-sama perhatikan. Fenomena bencana banjir ini, Naila, dia adalah satu fenomena yang telah biasa di dalam negara kita sebab negara kita ini ialah negara hutan hujan khatulistiwa di mana kita menerima hujan sepanjang tahun. Jadi di hujung tahun sekitar Oktober hingga Disember ini memang kita akan dijangkakan mengalami hujan yang sangat lebat dan akan berlaku beberapa fenomena banjir. Ini perkara biasa, tetapi sejak kebelakangan ini kita banyak terkesan dengan beberapa fenomena banjir yang mengejutkan di mana kawasan-kawasan yang sebelum ini belum pernah banjir pun kita mengalami banjir. Kawasan-kawasan yang sebelum ini hanya airnya naik ke paras 1 atau 2 meter tetapi sekarang ini boleh menenggelamkan sebuah rumah, bangunan dan sebagainya. Ini yang perlu diberi perhatian ya. Jangan kita hanya melaksanakan kesiapsiagaan itu mengikut format ataupun mengikut tata cara yang biasa. Tata cara persediaan kesiapsiagaan banjir ini perlu juga dikemaskini dari masa ke semasa. Kalau kita lihat pada masa sekarang ini, memang akan berlaku fenomena banjir ini dan kalau mengikut ramalan kaji cuaca, saya juga mengikut beberapa perubahan cuaca di seluruh dunia ataupun di sekitar kawasan Asia Tenggara ini, dijangkakan sehingga pertengahan Januari nanti baru akan berakhirnya monsun ini. Seperti mana yang Laila cakap juga tadi, kita ada luruan monsun, kita ada fenomena La Nina. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh menambahkan lagi keterukan risiko banjir kali ini. Cuma kesiapsiagaan kita perlu juga dinamik, perlu juga dikemaskini dari masa ke semasa dengan melihat faktor-faktor lain. Terutamanya bagi kesihatan awam ya. Sebelum ini kita belum ada kes COVID-19 tetapi kebelakangan ini kita sudah melepasi pandemik COVID-19 tetapi kita masih lagi ada kes-kes COVID-19 dan memang akan ada juga kes-kes jangkitan bawaan air yang lain ya. Bekalan air yang tidak mencukupi penyakit-penyakit berjangkit seperti leptospirosis, melioidosis, yang mana yang tular melalui banjir dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Ya. Naila.
Ya, Prof sebentar tadi kata frontliners sekarang ini lebih bersedia untuk bertindak sekiranya berlaku banjir, tetapi Prof juga berkata ada keperluan untuk mewujudkan format ataupun tata cara baharu dan untuk mereka bertindak secara lebih dinamik. Bagaimana sebenarnya untuk kita membayangkan perkara ini dan bagaimana untuk kita memastikan SOP ataupun tata cara itu lebih fleksibel sekiranya situasi berubah, kerana kita tahu bencana itu boleh datang secara mengejut seperti yang Prof katakan. Keadaan cuaca sekarang ini semakin sukar untuk dijangka ataupun diramalkan. Bagaimana untuk kita memastikan SOP itu juga boleh bersifat lebih fleksibel untuk mengikut keadaan semasa? Ini yang saya nak kalau boleh kita sama-sama fahamkan. Dari segi kawalan risiko, ya, antara mereka yang utama ataupun kita panggil sebagai pekerja atau petugas utama semasa bencana, sesuatu keadaan bencana, iaitu pasukan perkhidmatan hadapan, iaitu frontliner. Ya. Sejauh mana kita melihat frontliner ini? SOP dari segi mengangkat mangsa banjir, search and rescue, itu sudah memang ada. Tetapi bagaimana kita menjaga, contoh dia kesihatan mental dan sokongan psikologi. Bukan hanya kepada mangsa banjir, tetapi kepada petugas-petugas barisan hadapan ini. Adakah mereka diambil kira tentang tekanan dan stres yang mereka lalui? Kerana mereka juga ada keluarga di rumah. Kerana mereka ada juga keluarga ataupun ahli keluarga yang terkesan dalam situasi banjir yang lain. Jumlah kaki tangan, keanggotaan, pasukan-pasukan sukarela dan sebagainya. Adakah kita peka dengan perkara ini? Saya cukup yakin mereka-mereka yang terlibat dengan agensi seperti bomber, Angkatan Pertahanan Awam dan sebagainya memang sudah cukup bersiap siaga dari segi fizikal. Persoalannya, adakah mental mereka juga telah siap sedia? Ini yang saya katakan tadi. Di dalam SOP ini kita juga perlu melihat kesihatan mental dan fizikal sesuatu dalam pelbagai aspek, ya. Jadi kita perlu lihat, ya, saya nak menekankan di sini SOP dan prosedur yang dilaksanakan juga tempat rehat. Kita ada tempat rehat untuk mungkin mangsa-mangsa banjir, bagaimana tempat rehat dengan petugas-petugas barisan hadapan, makanan mereka, kesihatan mereka, rawatan perubatan mereka. Ini juga perlu diberi perhatian, ya. Jadi ini antara perkara jangka masa pendek yang perlu kita beri perhatian semasa berlakunya sesuatu bencana banjir. Naila. Prof, balik kepada soal kesiapsiagaan kesihatan awam ketika banjir. Kalau kita nak bandingkan antara situasi yang kita berdepan tahun lepas, masih tinggi lagi kes baru COVID-19 yang direkodkan setiap hari. Kalau kita nak bandingkan dengan sekarang ini, berbeza keadaannya. Tetapi apa yang Prof melihat menjadi pengajaran paling utama untuk kita melihat situasi pada tahun lepas dengan berlakunya banjir besar yang berlaku secara mengejut itu, untuk kita fahami dan ambil iktibar untuk kita berdepan dengan situasi yang juga boleh berlaku secara mengejut pada tahun ini pula? Saya sempat pergi ke beberapa pusat perpindahan banjir sebelum ini dan antara perkara yang boleh saya beri pujian adalah dari segi kebersihan, hygiene di pusat-pusat pemindahan sementara ini. Kalau kita lihat pada tahun ini, pusat-pusat perpindahan sementara ini saya lihat ianya lebih bersih berbanding dengan dahulu, ya. Hygiene-nya, petugas-petugasnya, mangsa-mangsa banjir sendiri yang ditempatkan di sana juga lebih prihatin tentang kebersihan diri masing-masing. Fasiliti dan utility yang mencukupi, ini juga antara perkara positif yang saya lihat di pusat-pusat pemindahan sementara ini. Jadi, ini perlu diteruskan. Selain daripada itu, sistem pelaporan dan pemantauan kesihatan juga perlu dilakukan dengan baik, ya. Kita tidak mahu ianya masih lagi dengan melaksanakan aktiviti manual, mencatat dan sebagainya sebab kita ada pelbagai aplikasi yang mana mungkin boleh digunakan. Seingat saya, kita ada COVID-19 punya
MySejahtera, kita ada MySejahtera. Kenapa tidak kita gunakan MySejahtera ini untuk merekod maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pemantauan kesihatan, terutamanya di waktu banjir ini. Nailah. Ya, Prof, akhir sekali, sebentar tadi apabila kita bercakap tentang soal perlindungan kesihatan sejagat, Prof ada melihat laporan ketiga-tiga bekas Menteri Kesihatan berbincang mengenai dengan kerjasama kooperasi yang diperlukan untuk mereka sama-sama melihat kepada keperluan untuk mengatasi pelbagai isu dalam sektor kesihatan. Bagaimana untuk kita melihat kerjasama merentas parti politik, merentas ideologi politik yang berbeza itu sama juga diaplikasikan dalam soal menangani banjir untuk memastikan keselamatan rakyat diutamakan sekiranya berlaku banjir? Betul, Naila. Apabila kita berdepan dengan situasi bencana ataupun situasi krisis sebegini, kesepakatan, unity adalah sangat penting. Kita tidak boleh bertindak secara individu ataupun hanya agensi-agensi tertentu saja bertindak. Kita haruslah menghidupkan kembali gabungan agensi-agensi. Gabungan antara Blue Ocean Strategies, yang mana dahulu kita pernah melaksanakannya, cuma sekarang kita agak hilang atau tidak kedengaran tentang Blue Ocean Strategy ini, iaitu kesepakatan agensi-agensi kerajaan dalam menghadapi situasi bencana. Kita tidak mahu apabila sesuatu aktiviti, contoh dia search and rescue, bila kita ada kemudahan daripada pasukan A, pasukan B tak boleh pakai, pasukan A hanya boleh pakai barang-barang daripada A saja. Kita tidak mahu perkara ini sebab di dalam memberi perkhidmatan kepada mangsa banjir, kita harus lihat inilah keluarga kita, inilah masyarakat Malaysia. Kita berada di dalam situasi di mana kita perlu bersama. Kerajaan yang diwujudkan pada masa sekarang ini adalah satu kerajaan unity, kebersamaan. Mengapa masih lagi kita nak bercakaran dengan politik dan sebagainya? Dari aspek keselamatan dan kesihatan, bersatulah. Petanda yang sangat positif apabila saya sebenarnya sangat gembira bila saya nampak semua menteri duduk bersama, sama ada menteri ataupun mantan menteri duduk bersama dan membincangkan bagaimana kita nak membantu meningkatkan kualiti kesihatan awam. Meningkatkan kualiti keselamatan. Apa sekalipun bencana yang datang, saya cukup yakin sekiranya kesepakatan ini dilaksanakan dengan baik, maka ianya akan membuahkan hasil yang positif. Cukup-cukuplah rakyat bingung dengan pelbagai permainan politik dan sebagainya. Kita fokus kepada pembangunan kesihatan, keselamatan rakyat, ekonomi dan sebagainya. Naila. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Profesor Madya Syamsul Bahri Syamsuddin, Pakar Pengurusan Risiko Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Universiti Malaysia Sabah, sedikit sebanyak berkongsi mengenai dengan kepentingan untuk mencapai perlindungan kesihatan sejagat dan juga bagaimana untuk mengutamakan kesihatan dan keselamatan awam ketika berlaku banjir. Itu perkongsian untuk Pantau Kerajaan baharu jam ini bersama saya, Naila Uda. Jumpa lagi. Salam hormat.